Pak tinggal bawah tak payah. Oh, lebih kurang je biskut-biskut je. Pandai-pandai ke tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubana wa taj'al Kami bersiap sedia untuk mendaki Jabal Musa. wa tuslihu biha dinana wa dunyana wa tahfaz biha wa ibana wa tarfa biha syahidana. Kami mulakan langkah dengan doa. biha rusdana wa ta'simuna biha min kulli su'in ya qawi ya rabbal alamin. Allahumma subhana wa asbal mulkal kibriya wal azmatu wal khalq wal amru wal laili wan nahar wa ma sakana bihi malakutaka la syarika lak. Allahumma ja'al awwal hadzana risalaha wa asatahu najaha wa akrahu falaha ya latif ya karim ya rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suratan takdir yang mu'allaq boleh berubah dengan doa. Angin dingin menepis muka. Pendakian bermula. Dalam kesejukan, kami berpeluh. Gembala unta di kaki bukit menawarkan perkhidmatan. Kami memilih cara tersendiri untuk menghayati keindahan alam ciptaan yang maha kuasa. Naik. Lama sangat ni. Kita naik tadi bukit bawah tak tengok. 2.5. Kasut lasak seperti boot berguna dalam pendakian ini. Ternyata kami tidak bersendirian. Cahaya lampu suluh pendaki lain berkedipan bagaikan kunang-kunang. Dua jam berlalu. Kami menghampiri pos di separuh pendakian. Kami tidak sangka dingin hening malam di Jabal Musa menampung puluhan pengunjung putih, kuning dan hitam manis. Matlamat kami menjadi satu. Usia dan bangsa tidak lagi jadi batasan. Apakah yang menanti di kemuncak pendakian? Você quer esse Brasil? Acaba tendo que estar mensaje. 6:30 pagi, kami tiba ke puncak Jabal Musa. Kemuncak adalah idaman semua. Segala usaha, penat lelah, resah gelisah tidak sia-sia. Kami merenung jauh. Kami tidak lupa bahawa ramai manusia yang berada di bawah. Kadangkala manusia leka di kemuncak. Kami merenung lagi. Kenangan jauh ke zaman silam, zaman Nabi Musa alaihissalam. Kaum Bani Israel membuat karinah lagi. Mereka mahu melihat Allah. Mereka memberitahu Nabi Musa alaihissalam mereka tidak akan beriman sehingga mereka dapat melihat Allah dengan jelas. Nabi Musa marah, tetapi Allah maha bijaksana. Allah berfirman pada Musa alaihissalam bahawa dia tidak akan berupaya melihat Allah. Nabi Musa dipanggil bermunajat di Bukit Tur Sina. Hari ini beribu-ribu manusia, tidak kira bangsa, mengunjungi kawasan dikatakan peristiwa itu berlaku. Mereka ingin menghayati sendiri situasi persekitaran kisah agung ini terjadi.
Allah memperlihatkan keagungannya. Musa alaihissalam diperintah merenung bukit di hadapannya. Bukit hancur oleh satu cahaya yang sangat terang. Musa pengsan. Dalam peristiwa ini juga kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Hari ini, pengunjung mendaki Jabal Musa mengenang peristiwa Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Penat lelah dianugerah pemandangan permai di kemuncaknya. Melalui banjaran Sulsina ini, Allah memperlihatkan keagungannya. Allah jadikan bukit bukau pasak kepada bumi. Maha suci Allah, ciptaannya tidak sia-sia. Ia anugerah untuk semua. Mentari pagi, awan, lapisan warna bukit bakau bagaikan lukisan semula jadi. Cahaya matahari memberi kesihatan kepada manusia. Peribahasa Arab menyebut bahawa rumah yang dimasuki cahaya matahari tidak akan dimasuki doktor. Cahaya matahari juga penting untuk makhluk sejagat. Jabal Musa menjadi tumpuan pelbagai rupa manusia. Walaupun hidangan sarapan begitu ringkas, tapi mengelerakan kerana lapar ialah tukang masak yang paling handal. Kejang urat dan sengal-sengal otot adalah kebiasaan bagi pendaki. Tiada rotan, akar pun berguna. Apakah dia seorang pakar urut sebenar? Tapi yang nyata, si sakit berpuas hati. Keupayaan manusia terhad. Walaupun keletihan, wajah masih kelihatan tenang, tanda kepuasan. Hajat hati mendaki Jabal Musa terlaksana. Alam semula jadi mempunyai hikmat tertentu. Gua ini memberi ketenangan kepada penghuni sementaranya. Suatu ketika dahulu, ia dikatakan tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Nabi Musa bersendirian, merenung dan memikir keagungan ilahi. Di bukit-bukit batu ini terdapat banyak gua semula jadi ciptaan Allah. Gua pernah dijadikan tempat kediaman ketika manusia belum tahu membina tempat tinggal. Gua mempunyai hubungan dengan kisah para anbiya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira, Mekah. Baginda juga bersembunyi di Gua Thur semasa diburu musyrikin Quraisy. Nabi Ayub alaihissalam pula dikatakan mengasingkan diri di Gua Sanli Urfa, Turki semasa beliau diuji Allah dengan penyakit. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dalam gua. Terdapat satu surah dalam Al-Quran yang menceritakan beberapa pemuda yang soleh melarikan diri daripada kekejaman pemerintah dan bersembunyi dalam gua. Kisah Ashabul Kahfi atau penghuni gua memperlihatkan kebesaran ilahi yang berkuasa menidurkan manusia dalam tempoh yang panjang. Gua adalah ciptaan yang maha bijaksana. Maha suci Allah tidak mencipta sesuatu dengan sia-sia. Ilmu dan iman menjadi asas untuk mengenali Allah. Bagi rasul-rasul, memperolehi ilmu adalah dengan wahyu dari ilahi. Begitu sukar untuk seseorang sampai ke puncak ini. Saya sendiri mengambil masa 5 jam.
Bayangkanlah betapa payahnya Nabi Musa alaihissalam meredah gunung batu ini semata-mata untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jabal Musa menjadi saksi keagungan penciptanya. Bukit setinggi 2,285 meter ini juga mempersaksikan Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Jabal Musa juga sebagai saksi kedegilan Bani Israel. Perjalanan turun memperlihatkan wajah sebenar Jabal Musa. Kerikil melapisi jalan. Jalan turun mencabar. Apapun pengalaman Nabi Musa alaihissalam di bukit ini tentunya lebih hebat. Apa tidaknya, ketika itu belum ada laluan unta, cuma iman dan takwa. Kami meniti tangga batu yang curam. Kami bayangkan tentu sukar untuk menuruni bukit ini jika tiada laluan khas. Mendaki bukit berbatu adalah pengalaman baru bagi kami. Sekurang-kurangnya, bukit di Malaysia mempunyai tempat berpegang dan berpaut. Pengalaman ini mengajar kami berdikari. Kita tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada yang lain. Batu, hamparan batu semata-mata. Perjalanan turun mulai mencabar ketahanan mental dan fizikal. Cukuplah. Batu membungkam. Nak kerja lama lagi Cuma suara gelisah mengisi kesepian. Senario yang sama berulang. Batu, panas terik mentari Sinai, laluan curam, bahang. Kami perlu berhati-hati. Kami kehausan. Kami perlu teruskan perjalanan. Kami perlu kuatkan azam. Ni pasal Kamal dah sakit kaki. Bawa lah untuk dia. Muzzle pecah lah. Malu orang tengok. Turun macam tu. Kami mengatur langkah dengan berhati-hati. Silap langkah bererti nahas. Kami menuju ke perkampungan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia kelihatan dekat, namun penglihatan boleh mengelirukan.
kami terasa sunyi. Apa tidaknya, laluan ini bukan laluan utama pengunjung Jabal Musa. Kami mula khawatir sesuatu akan menimpa. Boleh tak? Okey, pegang tu. Slow-slow sikit lah. Jangan boleh juli, slow-slow lah. Pelan-pelan, kita dah sampai ke puncak dah Siapa ni. mau halwa, gula-gula? Dah menurun, dah turun dah ni. Berikan sedikit protein. Bagi Ustaz nak bawa. Ini bukan masanya untuk mengalah. Kata-kata perangsang menjadi teman. Penumpuan mesti ke hadapan. Setia kawan penguat semangat. Kami semakin menghampiri perkampungan Nabi Ilyas alaihissalam. Setapak demi setapak kami mendekatinya. Walaupun persekitaran mencabar, kami berazam untuk menziarahinya. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kami tidak menemui pendaki lain di laluan ini. Pengunjung lain sudah lama tiba ke kaki bukit menggunakan laluan utama. Kami sedar kami bersendirian. Kami hanya ditemani Jabal Musa. Setelah 2 jam turun dari puncak Jabal Musa, kami sampai di kampung Nabi Ilyas alaihissalam. Sunyi sepi menyambut kami. Selepas wafat Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel disesatkan lagi. Kali ini oleh Raja Kanaan. Dia memerintah rakyatnya menyembah berhala bernama Baal. Namun Allah Maha Pengasih dan Penyayang, diutusnya Nabi Ilyas alaihissalam untuk memimpin mereka ke jalan benar. Raja Kanaan bimbang takhta dan kekayaannya hilang. Dia mengutuskan 50 orang tenteranya untuk membunuh Nabi Ilyas alaihissalam, tetapi dengan syarat baginda tidak dibunuh ketika beribadat di tempat ibadah. Komplot jahat Raja Kanaan sampai ke pengetahuan Nabi Ilyas. Tentera Kanaan mengepung tempat Nabi Ilyas beribadat. Nabi Ilyas tidak meninggalkan tempat ibadah itu. Selepas lama menunggu, akhirnya tentera Raja Kanaan pulang hampa. Kaum Nabi Ilyas ditimpa kemarau panjang. Mereka sedar dosa mereka memburu Nabi Ilyas menjadi punca. Mereka pun menghadap Raja Kanaan. Raja Kanaan insaf. Orang ramai pun datang berjumpa Nabi Ilyas dan bertaubat. Lalu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah memohon rahmatnya. Allah menyahut permohonan Nabi Ilyas. Hujan pun turun. Tanaman menghijau semula. Di sinilah dikatakan perkampungan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia terletak di antara kemuncak Jabal Musa dan Wadil Muqaddas. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam dinyatakan dalam surah As-Saffat ayat 123 hingga 132. Kesunyian memberi ruang untuk manusia berfikir. Kesunyian ciptaan Allah. Ia suatu nikmat. Rasul-rasul yang ingin mendekatkan diri dengan Allah selalunya bersunyian. Kesunyian adalah dunia para rasul. Tambatlah unta sebelum bertawakal. Kita tidak seharusnya berserah diri kepada Allah sebelum berusaha. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Walaupun keadaan kering dan gersang, tetapi Nabi Ilyas alaihissalam dan pengikutnya berupaya meneruskan kehidupan. Mereka membina empangan bagi menampung air untuk kehidupan. Perkampungan Nabi Ilyas alaihissalam. Tinggalannya sebuah perigi, pohon-pohon yang rindang dan kesan empangan. Semuanya dikelilingi bukit batu, menggambarkan betapa gigihnya perjuangan mereka untuk hidup.
Syair Arab ada menyebut, Anda mengharapkan kejayaan sedang Anda tidak mengikut lunas-lunasnya? Sesungguhnya kapal tidak berlayar di atas daratan. Apakala moral dan akidah sesuatu umat itu musnah, Allah mengutuskan Rasul untuk membimbing. Sesungguhnya Allah tidak akan menyeksa sesuatu umat sehinggalah Rasul diutuskan. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak umah kerana budi, runtuh budi, ummah binasa. Kami meninggalkan perkampungan Nabi Ilyas alaihissalam. Perjalanan turun ke kaki bukit memakan masa 3 jam. Kami kehabisan bekalan air. Maut hampir menjemput kami. Jabal Musa bukan calang-calang tempat. Dah. Tip ke bateri habis? Nak ambil penerangan?